Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, pada hari ini kita akan masuk ke topik seterusnya, subtopik seterusnya iaitu kaedah penyelidikan sejarah dan juga ruang masa. Okey, kita kena pergi cepat so cikgu akan cerita secara ringkas je lah. Okey. Kaedah penyelidikan sejarah, sebelum ini kita telah belajar mengenai sumber sejarah, betul? Ada berapa sumber? Kita ada dua sumber, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer kita ialah sumber asal dia. Contohnya, benda ni. Fosil, manuskrip, artifak dan dokumen rasmi. Sumber sekunder pula ialah sumber yang telah diolah daripada sumber asal tersebut, iaitu buku, majalah, akhbar dan risalah. Jadi, jika kita hendak menyelidiki sejarah, kita kena buat tiga perkara ini. Salah satu daripada tiga perkara ini, iaitu tiga kaedah boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat sejarah, iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan atau dikenali sumber lisan, dan kaedah bertulis. Kaedah arkeologi merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Okey, apa bahan tinggalan sejarah itu? Kaedah ini dilakukan melalui proses gali cari, ekskavasi. Contohnya fosil, tembikar, barangan logam dan kulit siput. Okey, nampak? Kita gali lubang. Gali lubang, jumpa pinggan, mangkuk orang zaman dulu. Ataupun jumpa tulang rangka manusia. Nampak ni? Tulang rangka manusia dekat tepi ni. Rangka perak men di Lenggong Perak. Nampak? Dan ada juga bukan di dalam tanah, iaitu di dalam laut. Selain itu, terdapat juga bidang arkeologi maritim atau arkeologi bawah air. Kaedah ini merupakan proses mendapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut, sungai atau tasik. Contohnya tapak kapal karam. Okay, kapal yang zaman dulu, contohnya Titanic dulu kan. Tengah-tengah belayar tiba dia punya bawah tu bocor, langgar ais. Dia karam. Pada zaman tersebut tak boleh lagi pergi tengok. Pada zaman sekarang bila ada teknologi kapal selam, ada teknologi penyelam yang profesional, jadi benda tu boleh dikaji dan telah menjadi, kita boleh kategorikan sebagai arkeologi bawah air, arkeologi maritim, faham? Struktur purba pun ada. Dan artifak. Artifak itu tinggalan barang-barang lah. Contohnya kapal zaman dulu, zaman lanun-lanun dulu, zaman orang putih dulu yang bawa harta-harta tu tenggelam. Orang selam masuk dalam air dan jumpa. Itulah artifak. Kedua, kaedah lisan. Kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Individu yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber terdiri daripada mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah, melihat atau mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Langkah-langkah dalam kaedah lisan. Langkah pertama, mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Contohnya. Kita bagi contoh. Contoh apa yang terbaik ya? Kita bagi contoh. Perisytiharaan kemerdekaan. Kita nak tahu macam mana apa yang berlaku pada hari 31 Oktober 1957 masa kita mula-mula merdeka kan. Jadi kita pun carilah orang yang duduk dekat dalam stadium Merdeka tu. Yang masa Tunku Abdul Rahman tunjuk jerit Merdeka, Merdeka tu, kita pergi cari orang yang duduk dalam tu. Kita dah berapa puluh tahun merdeka? Mesti tak tahu kan? Jadi
kita cari orang yang duduk dalam tu. Mesti budak-budak pada zaman tu lah yang duduk dalam tu. So sekarang ni dia dah tua. Bila masa zaman 1957 tu, dia masih budak-budak, dan setelah berapa puluh tahun berlaku, dia telah tua. Kita pergi jumpa dia. Kita tanya, apa yang berlaku? Macam mana pak cik boleh pergi sana? Macam mana keadaan dekat sana? Seronok ke apa ke? Pakai baju warna apa? Macam tu lah. Okey. Langkah kedua, menemu bual dan merakam perbualan. Kita tanya dia soalan tadi tu. Tadi tu kita tulis dulu soalan. Yang kedua, kita temu bual dan rakam. Pastikan kena rakam lah. Dan langkah ketiga, menyalin rakaman. Iaitu apa yang dia cakap kita kena tulis balik. Menyimpan data perbualan dan membuat penulisan. Okey, faham? Apa yang dia cakap sebutir-sebutir dia kata tu, kita kena tulis kembali supaya kita boleh jadikan kaedah lisan ni. Baru kita boleh olah dia masuk dalam buku, masuk dalam majalah. Faham? Okey. Yang ketiga, iaitu kaedah bertulis. Kaedah bertulis merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Okey, nampak? Maklumat ini diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Nampak? Ini gambar apa ni? Cuba teka. Cikgu besarkan lagi. Ini gambar apa? Cikgu rasa ni gambar lembu. Ini pada dinding gua. Lukisan pada dinding gua Tambun Perak. Nampak? Lembu. Ni mungkin orang. Masa zaman ni cikgu rasa orang ni membela lembu yang banyak lah untuk makanan. Langkah-langkah dalam kaedah bertulis. Langkah pertama, mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Pastikan sumber tu tepat lah, bukannya orang lukis sendiri. Yang kedua, mengumpul sumber sejarah. Kumpul, tangkap gambar. Pergi kat tempat tu, tangkap gambar. Tangkap gambar sumber sejarah tersebut. Mentafsir maklumat dalam sumber. Dan last sekali, membuat penulisan. Mentafsir maklumat melalui maklumat dalam sumber ni, kita boleh tafsir apa yang sedang berlaku dekat sini. Nampak? Dan kita boleh tanya juga orang-orang yang telah membuat kajian terlebih dahulu. Kita tanya, apa yang sebenarnya dalam gambar ni? Dan di situ kita boleh buat penulisan. Masukkan dalam buku, masukkan dalam buku teks, masukkan dalam majalah, risalah. Risalah tu apa? Risalah tu yang brosur lah. Brosur kalau awak pergi kat satu tempat, contohnya pergi kat KLCC. Dia bagi brosur. Brosur tu cerita pasal KLCC. Bila dibina, siapa yang bina dia, ada berapa tingkat. Semua itu risalah. Itu telah dikaji oleh sejarawan-sejarawan yang bekerja kat tempat dekat KLCC tu. Dia buatlah risalah untuk tempat tu. Faham? Pengkaji boleh memilih mana-mana kaedah yang sesuai untuk mengkaji peristiwa sejarah. Kaedah yang terdapat dalam penyelidikan sejarah memberi ruang untuk pengkaji menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti. Di sini cikgu nak tanya, macam mana sejarah keluarga awak? Boleh tak awak gunakan salah satu daripada 3 kaedah tersebut? Boleh. Contohnya, jika awak nak tanya macam mana ayah awak dibesarkan, kaedah arkeologi tak boleh lah. Tak ada yang ditanam dalam tanah kan. Kaedah lisan ialah paling sesuai. Ataupun kaedah bertulis. Bertulis ni contohnya contohnya diary mak awak ke, diary ayah awak ke, itu boleh. Kaedah lisan ni awak tanyalah. Tanya atuk awak ke, tanya ayah awak ke. So, kita boleh buat sejarah keluarga saya dekat situ. Seterusnya kita akan masuk ke ruang dan masa. Ruang dan masa. Sejarawan menggunakan urutan masa untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Urutan masa dikenali sebagai kronologi. Apa dia? Kronologi. Konsep masa ini dapat dibahagi kepada dekad, abad dan alaf. Konsep masa juga boleh dilihat mengikut zaman, iaitu zaman sebelum Masihi, SM ni, sebelum Masihi, dan zaman Masihi, M Masihi.
Okey. Okey. Kita tengok. Pertama sekali dia sebut dekad. Dekad tu apa? Dekad ialah 0 hingga 10. Maksudnya 10 tahun ialah dekad. Okey. Abad ialah 0 hingga 100 tahun. Faham? 0 hingga 100 tahun kita panggil abad. Ada berapa dekad dalam seabad? Ada 10 dekad, jadikan satu abad. Dan alaf pula ialah 1000 tahun. Okey, 1000 tahun. Okey. Jadi awak darjah 4, umur 10 tahun, dah berapa dekad awak hidup? Ya, 1 dekad awak telah hidup. Okey. Zaman sebelum Masihi ialah zaman Okey. Kita tengok di sini. Sebelum Masihi bermaksud ini. Yang sebelum Masihi ni, dekat sebelah sini. Okey. Selepas Masihi. Masihi, zaman Masihi, zaman sebelum Masihi. Okey, kita tengok apa maksud sebelum Masihi. Sebelum Masihi, SM bermaksud zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Okey. Sebelum kelahiran Nabi Isa. Zaman Masihi pula bermaksud zaman selepas kelahiran Nabi Isa. Okey. Cikgu nak tanya, kenapa dia kira sebelum Masihi dan selepas zaman Masihi ni? Okey. Sebelum zaman Masihi, kita tak ada lagi kalender, faham? Kalender yang sedia ada zaman sekarang ni, kita tak ada lagi. Okey, faham? Dia tak dikira lagi. Okey, dia dikira selepas Nabi Isa dilahirkan tu. Bila zaman Nabi Isa berakhir, orang zaman tu gunakan, masa zaman tu Kristian lah. Kristian zaman tu gunakan tepat tarikh Nabi Isa tu lahir ialah start zaman Masihi. Lalu sampai zaman Nabi Muhammad, sampai zaman sekarang, kita kira zaman Masihi. Faham? Okey. Okey. Seterusnya, kita tengok kronologi peristiwa sejarah sekolah saya. Kronologi peristiwa sekolah saya. Okey, persekolahan bermula Januari. Okey, murid baru masuk sekolah tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6. Okey, baru masuk sekolah. Hari Sukan pada bulan Februari. Nampak? Daripada Januari dia tukar Februari, ada Hari Sukan sekolah. Masuk bulan April, Hari Kantin telah dijalankan. Bulan Ogos, sambutan Hari Kemerdekaan. Dan akhir sekali bila masuk bulan Oktober, bila dah habis exam semua, kita ada Hari Anugerah Cemerlang. Sepanjang tahun bergerak, sewaktu yang bergerak, masa itu bergerak, jadi banyak peristiwa telah berlaku di dalam sekolah. Okey, itu dalam sekolah. Tapi dalam hidup awak pun banyak peristiwa yang berlaku. Birthday adik, birthday kakak. Dia bila masa tu sentiasa berjalan, dia akan ada benda yang berlaku. Pergi jalan-jalan sana, pergi jalan-jalan sini, balik kampung. Okey, itulah sejarah di dalam ruang dan masa. Ruang sejarah yang luas membolehkan sejarawan menjalankan penyelidikan mengikut bidang tertentu seperti politik, ekonomi dan sosial. Okey, ruang dan masa memudahkan kita memahami peristiwa sejarah yang telah berlaku. Oleh itu, kita dapat menulis peristiwa sejarah yang lengkap dan tersusun. Okey. Sampai sini saja cerita kita, pembelajaran kita mengenai ruang dan masa serta kaedah penyelidikan sejarah. Okey.
Semoga kita boleh bertemu lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.